Assalamualaikum guys, salam sejahtera kepada anda semua. Welcome back to my YouTube channel Radin Effendi. So kali ni saya nak share dengan anda semua bagaimana kita nak mantapkan kita punya skill untuk direct approach. So saksikan video ni, jom. Kat luar ni dia ada satu pemikiran Saya suka buat kajian tu, saya cakap. Bila buat direct approach ni, saya amalkan satu sampai sekarang saya nak belajar. Kat luar saya suka buat kajian. Saya suka buat macam bila keluar ni kita start to believe that kita just nak belajar. Along the process kita jumpa orang, kita tak akan stress, insya-Allah. Sebab kalau satu macam saya pernah bila badi-badi saya call saya kan, Radin, esok aku nak join kau, especially mata fair. Mata fair kan ramai. Din, aku betul-betul nak join kau lah, nak buat direct approach. Cakap, okey, boleh, jom. Kita set pukul 11 pagi kita jumpa. Bila 11 pagi saya jumpa, dia kata, kau tak ada appointment kan? Pasal kau, aku dah cancel aku punya appointment semua. Cancel appointment. Khas untuk kau, kita buat sampai malam. Okey, saya kata, okey, cun. So, bila sampai kat sana, kita buat direct approach, buat. Dia bagi flyer. Saya kata dengan dia, okey, hari ni kalau boleh jangan fikir pasal hasil. Din, aku nak kena close juga hari ni. Ramai ni, mesti boleh close. Bagus, okey, close, tak apalah. So, bila saya tengok dia berdiri kat tu, saya monitor daripada jauh, dia bagi kan. Bang, Assalamualaikum. Bang, Assalamualaikum. Saya tengok muka dia makin mula dah senyum. Dah orang tak ambil flyers tu dalam masa setengah jam dah. Dia nak senyum tak boleh. Jumpa saya, Din. Dia macam dah krem dah tak boleh lah. Cakap, asal. Aku ada appointment nak kena jumpa. Tak ada appointment, tiba-tiba ada appointment. So sebenarnya tu saya betul, dia punya tips sebenarnya kalau kita nak buat direct approach ni, apa yang kita set mindset in the morning masa kita jumpa, that one is very important. Maksudnya kita punya bangun-bangun pagi tu, you ada satu excitement tau. Kena perlukan ada satu semangat yang tinggi, kena start. Keluar bangun daripada katil tu, kena selalu fikir benda yang positif. Benda yang membuatkan you happy. Andai kata tiba-tiba pagi tu ada masalah, ada situasi, saya tak suka cakap masalah, situasi lah. Contohlah bergaduh pasal ada benda kecil-kecil kan. Kalau boleh keluar dekat depan rumah-rumah tu, ambil ni saya selalu share yang saya punya badi. Ambil segala keadaan ni ataupun masalah, letak depan pasu bunga tu, cakap baik-baik dengan dia. Okey, masalah kau tunggu sini sekejap, balik kita fikir. So bila you keluar dengan full of energy, semangat dengan high pitch or tonality. Jumpa badi pun, Assalamualaikum. Saya dah ready Okey, Assalamualaikum. High five ke apa. Jangan kita datang kadang kadang-kadang masalah penuh. Macam mana ni? Okey, boleh. So kita akan get affected. So morning is very important. Bila kita kena start dengan high energy. Baru kita boleh buat activity to start. Okey, itu satu. So bila kita nak buat presentation dekat sini, kita nak go along the way dengan ni. Ni you start lah. Saya nanti akan, kalau ada masa nanti saya akan go through lah satu persatu pasal 8 step. Sebab step ni sebenarnya, kalau you betul-betul tengok daripada nombor 1, have a great attitude. Lepas tu be on time. Be prepared. Work a full day. Work your area correctly. Maintain your attitude. Know why you are here and what you are doing. Take control. Sebenarnya daripada satu persatu kat sini, dia berkaitan tau. Daripada awal pagi yang kita nak start tu, memang berkait rapat. Contoh, kalau kita tengok sini, have a great attitude, sell yourself. Kita dah excited dah. Tapi kita set dengan body kita, be on time. Kalau kita lambat, effect tak kita punya energy? Dia akan effect. So ini yang sebenarnya yang kita kena go through. Tak apa kalau kita go through nanti, saya ingat sampai pukul 6 petang tak sempat kita buat direct approach kan. So apa ni? Lagi satu kat sini, ada tak you guys nak tanya lagi? Macam mana apa-apalah yang saya nak share untuk you guys. Ada tak siapa nak tanya? Macam ni nak start ke? Tanya je apa-apa. Okey, dia ada dua senario. Satu, kalau nak cakap, saya suka macam ni tau. Bila saya keluar, okey, dua cara tu nanti saya akan beritahu. Tapi selalunya, bila saya start untuk buat direct approach ni, saya selalu create campaign.
create campaign. So orang ni macam ni tau, bila kita jumpa orang, macam mana kita nak elakkan diri kita nampak macam salesman. Sebab ingat tau, dia orang ni allergic tau. Dia bukan allergic, dia dah jadi macam apa tu, keturunan punya pembawakan tau. You datang Assalamualaikum, salesman. Saya selalu buat kajian. Saya cakap dengan adik saya, kau tengok hari ni kita buat kajian nak cakap Assalamualaikum dengan orang. Bang, Assalamualaikum. Dia tak jawab. Dia kata tak nak. Saya dah buat kajian tu. Bang, Assalamualaikum apa khabar? Tak nak. Assalamualaikum tak nak. Kena tak dengan apa yang saya tanya? Ibarat, bang dah makan belum? Rumah aku kat Kelang. Tak ada kena-mengena kan. Sebenarnya diorang pun tak tahu apa yang diorang reject sebenarnya. So itu sebab cara kita bercakap. So saya selalu cakap dengan diorang, bang, Assalamualaikum bang, nak tumpang tanya. Itu ayat saya. Nak tumpang tanya bang. Contoh kalau you nak try nanti, you try buat kajian orang yang jalan laju. Sebab saya selalu buat try itu hari dekat KLCC. Tahu tak KLCC daripada train Terowong, Terowong tu nak pergi ke KLCC. You tengok macam mana orang tu jalan. Saya akan bawa badi-badi saya test kita punya energi kat situ. Siapa pernah pergi? Siapa pernah buat? Itu kawan saya cakap apa tau? Badi saya cakap, Din, kau bawa aku ni, kita panggil terowong kebas. Kebas muka aku dia buat. Sampai tak bergerak aku di sini. Kan? Sebab macam mana orang nak lalu ni, you nak stop dengan keadaan dia jalan laju tu. You kena cakap apa? Bang, Assalamualaikum, tumpang tanya bang. So dia akan break tak? So tumpang tanya dia akan fikir apa? Tanya jalan ataupun tanya pukul berapa. Itu dah jadi lumrah. Saya kata itu sangat-sangat berkesan. So bila saya tanya dia, bang, Assalamualaikum, tumpang tanya. Ya dik, kenapa? Actually kita orang ada buat kempen. Kita ada buat kempen. Kempen apa tu? Kita ada buat kempen kesedaran hari ni. Kempen kesedaran sebab company hantar kita dekat semua shopping complex tau. So kalau kakak pergi mana? So saya dekat The Curve ni kita ada buat kempen kesedaran tentang income protection. Kakak pernah dengar tak? Abang pernah dengar income protection tak? Tak pernah. So saya share dengan abang sekejap Satu ambil kursi, saya duduk. Nampak tak? Saya create satu situasi. Dia buat kata Bos Ishak drama lah. Kita kena berdrama, tapi bukan kencing lain So kita create satu situasi di mana kita jumpa orang tu sebab orang tu akan get involved dengan kempen. Macam kita buat survey kan. Bang, Assalamualaikum bang, kita buat survey. So survey orang tu lebih senang nak participate. Kalau cakap bang, Assalamualaikum apa khabar? Saya ada produk baik. Dia akan buat apa? Tak nak.